Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan kamu semua sihat-sihat selalu. InsyaAllah pada pagi ini kita bertemu lagi dan meneruskan pembelajaran kita pada pagi ini di dalam subjek pendidikan Islam. Jadi sebelum kita mula belajar, marilah sama-sama untuk mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Marilah sama-sama kita menadah tangan, memohon kepada Allah SWT agar diberikan kepada kita kelapangan dada untuk menerima ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, pada hari ini sebelum kita mula belajar, saya nak kamu merenung sejenak. Okey. Cuba kamu fikir dalam perbuatan kamu seharian ataupun dulu-dulu, pernahkah kamu menganiayai seseorang ataupun menganiayai atau benda, ya? Contoh menganiayai seseorang seperti mengambil barang kawan. Lalu kawan kamu bertanya kepada kamu adakah kamu ambil barang dia dan kamu pun tidak mengaku. Ada atau tidak? Sehingga menimbulkan keresahan di hatinya. Jadi tak eloklah kan? Ataupun menganiayai barangan harta awam seperti harta benda sekolah. Pernah tak kamu buang sampah secara sengaja, ataupun menconteng kerusi meja sekolah, ataupun pergi beli air, lepas buang air kecil air besar, kamu tak curah ataupun tak tutup pilih air. Pernah atau tidak? Cuba fikirkan. Ya, kalau tidak pernah, alhamdulillah, ya. Jadi orang yang tak buat perbuatan yang tak elok ini adalah orang-orang yang beriman. Maksudnya dia percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah itu maha melihat. Sebab itulah dia takut untuk melakukan benda-benda yang boleh mendatangkan dosa. Jadi pada pagi ini Ustaz ingin membawa kamu ke satu tajuk. Di bawah tajuk akidah hari ini. Akidah. Di bawah tajuk Allah bersifat basar. Allah bersifat basar. Maksudnya kita beriman dengan Allah SWT ini bersifat basar. Maksud basar di sini adalah Allah maha melihat setiap perkara yang kita lakukan. Jadi orang yang beriman dengan sifat Allah ini, mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah SWT ataupun tidak melakukan perkara-perkara yang berdosa. Jadi murid-murid bolehlah membuka buku kamu di muka surat 75. Muka surat 75. Kita baca bersama-sama. Basar, teliti dan fahami. Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan seorang khalifah yang adil dan bijaksana. Beliau sangat terkenal dengan sifat pemurah dan dermawan. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni merupakan seorang khalifah pemerintah Islam pada zaman Umayyah. Jadi beliau ni merupakan seorang yang bersifat pemurah dan dermawan. Setiap hari beliau akan menderma makanan untuk diagihkan kepada fakir miskin. Allah yang bersifat basar melihat dan menghitung setiap amalan kebaikannya. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni, kalau kita buka buku sejarah, kalau kamu baca kisah tentang dia, beliau ini adalah seorang yang hebat. Sangat terkenal dengan kezuhudannya. Maksudnya kalau dia nak tulis sesuatu, contohnya macam ni lah, dia lebih mementingkan
mementingkan kemaslahatan rakyat berbanding beliau, ya. Dia sanggup bersusah payah demi rakyat. Dan beliau macam contohnya macam dia nak tulis menggunakan pen. Okey. Kalau pen kalau urusan yang melibatkan negara ataupun kerajaan, beliau akan menggunakan pen yang kerajaan punya. Pen yang kerajaan punya. Macam ni. Contohlah. Kalau beliau hendak menulis tentang hal-hal peribadi, beliau akan menggunakan pen yang sendiri. Okey. Macam ni. Dia maksudnya pen pun jenis pen yang berlainan. Satu urusan kerajaan, satu urusan sendiri. Kenapa dia buat macam ni? Kerana takut kepada azab Allah apabila mempersoalkan menggunakan benda yang bukan daripada hak miliknya. Jadi dalam gambar ini digambarkan ilustrasi di sini, baginda ni sangat pemurah. Dia meninggalkan makanan kepada golongan-golongan yang susah. Setiap malam dia akan keluar mencari orang-orang yang susah, orang fakir miskin. Mungkin disebabkan waktu siang sibuk bekerja dengan urusan kerja, tidak sempat untuk melihat rakyat yang susah. Jadi beliau memilih pada waktu malam untuk melakukan sedekah ataupun sumbangan. Jadi perbuatan-perbuatan ini Allah Maha melihat setiap perkara yang kita lakukan. Baiklah murid-murid, sekarang buka muka surat 76. Kita akan baca dialog di antara murid-murid ini. Baca dan fahami. Nombor 1. Assalamualaikum. Ingat tak cerita Ustazah Nur tentang kemuliaan peribadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang pemurah dan dermawan? Waalaikumsalam Ammar. Mestilah ingat. Nombor 3. Khalifah Umar sangat amanah ketika melaksanakan urusan negara. Beliau tidak pernah menggunakan wang dan harta negara untuk kepentingan diri dan keluarga. Beliau akan memadamkan lilin yang diperoleh daripada wang negara dan menggunakan lilin sendiri ketika berurusan dengan hal peribadi khalifah. Jadi kita daripada petikan ini kita faham kezuhudannya, maksudnya beliau sanggup bersusah payah untuk menggunakan lilin sendiri pula ketika berurusan dengan hal peribadi beliau. Jadi kalau urusan negara barulah dia menggunakan lilin daripada hasil kerajaan. Berbalik pada kita sebagai seorang murid, contohnya macam kerusi meja ataupun harta benda di dalam kelas ataupun harta benda sekolah, hendaklah kita pelihara, kerana semua itu adalah harta negara, harta kerajaan, harta orang ramai. Jadi harta orang ramai ini mestilah dijaga dengan amanah. Jangan ada di kalangan kita yang masih lagi melakukan vandalisme seperti merosakkan harta benda, menyepak kerusi meja sekolah contohnya. Alhamdulillah tidak ada di sekolah kita. Dan menconteng kerusi meja, alhamdulillah tidak ada. Jangan buat perbuatan itu. Kalau kita melihat kawan-kawan kita buat, kita kena tegur. Seterusnya nombor 4. Subhanallah, hebatnya keimanan Khalifah Umar terhadap sifat basar Allah, ya. Maksudnya beliau kagum dengan kehebatan sifat basar Allah. Dia takut kepada Allah Maha melihat. Basar tu maksud Allah Maha melihat. Sebab itulah dia sangat zuhud. Sifat basar bererti Allah Maha melihat setiap perkara, sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi. Sifat basar Allah tidak memerlukan peralatan dan
tidak terbatas. Maksudnya Allah SWT ni dia sangat berkuasa, sangat maha melihat setiap perkara yang nyata ataupun yang tersembunyi. Sampaikan apa benda yang ada di dalam buku hati kita, isi hati kita, Allah SWT ketahui. Jadi janganlah kita duk memikirkan perkara-perkara yang lara atau perkara-perkara yang melalaikan, kerana sesungguhnya Allah SWT mengetahui. Mestilah kita ada perasaan malu kepada Allah SWT, kerana Allah SWT dia bukan setakat maha mendengar, tetapi maha melihat perbuatan kita. Maknanya kita wajib beriman bahawa Allah bersifat basar dengan meyakini setiap perlakuan kita dapat dilihat oleh Allah, walaupun manusia tidak dapat melihatnya. Ya Allah, kita mesti berhati-hati dalam setiap perbuatan kita. Jadi kawan ni dia takut dia takut sebab dia tahu kata Allah itu maha melihat. Jadi dia takut nak melakukan sekecil-kecil dosa. Sebab itulah kita mesti mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, berbuat baik kepada ibu bapa, keluarga, guru-guru, kawan-kawan dan sekalian makhluk Allah yang lain. Jadi daripada petikan dialog ini, apa yang kita dapat simpulkan, terdapat satu nilai untuk kita ambil pengajaran, iaitu menyedari bahawa diri sentiasa dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya di muka surat 78, baca bersama-sama dengan rakan. Dalil naqli dan dalil aqli sifat basar Allah. Dalil naqli ni maksudnya bukti yang dapat diambil daripada ayat Al-Quran. Naqli ni maksudnya ayat Al-Quran. Dan dalil akal, sumber akal, sifat basar Allah. Okey, kita baca. Nombor 1. Ustazah Nur, apakah dalil naqli bagi sifat basar Allah? Jadi seorang murid ni dia nak tahulah apa bukti yang mengatakan Allah itu maha melihat. Apa dalil naqlinya? Dalil naqli itu dalil daripada ayat Al-Quran. Bolehkah ustazah bagi tahu? Jadi ustazah pun bagi tahu. Dalil naqlinya ialah firman Allah Taala, wallahu basirum bima ta'malun. Wallahu basirum bima ta'malun. Surah Al-Hujurat. Maksudnya, dan Allah maha melihat segala yang kamu kerjakan. Lepas tu murid tu tanya lagi, apakah pula dalil aqlinya ustazah? Jadi dalil aqli ni maksudnya dalil daripada sumber akal lah. Sebagai contoh ustaz bagi pada kamu, contoh api itu panas. Jadi kalau kita nak masak sesuatu lah, kita ambil kuali, kita letak di atas api kan. Okey, baik. Apabila kita panaskan kuali, kemudian kita tutup api. Kemudian berani tak kamu pegang kuali tu? Berani tak? Secara logik akalnya tak berani lah. Sebab apa? Walaupun api tu dah tutup, tetapi kita tahu kata logam yang terkena dengan api, dia akan menjadi panas. Kuali itu buat daripada besi, logam, aluminium. Jadi panas lah, kita takut lah. Tu akal lah, logik dia macam tu. Jadi murid ini dia pula meminta dalil akal, logik daripada ustazah pula. Dalil akli ni dia tak menggunakan daripada ayat Al-Quran. Dalil aklinya pula ialah Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak dapat melihat. Tentu sekali Allah SWT dia ada sifat basar, dia melihat. Kalau Allah tak dapat melihat, maksudnya Allah itu ada sifat kekurangan. Jadi mustahil Allah ada sifat kekurangan. Bila ustazah cakap macam tu, murid-murid ni pun faham. Kami sudah faham, ustazah. Terima kasih. Seterusnya, kita baca di muka surat 79. Kesan meyakini Allah bersifat basar. Apakah kesan apabila kita meyakini Allah bersifat basar? Yang pertama, kita akan berusaha melipat gandakan amalan kita.
kita akan buat lagi banyak perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala. Kerana kita tahu Allah itu maha melihat. Seterusnya, nombor 2, berhati-hati dalam setiap perbuatan. Maksudnya bukan setakat perbuatan, tetapi dalam pertuturan ataupun berhati-hati dalam tindakan kita. Dalam gambar di sini, yang ni dia rajin mengaji. Murid ni dia rajin mengaji. Ni mengaji ni dia dapat pahala sunat. Saya saja mengaji. Kamu pun kalau boleh mengaji juga. Okey. Yang duduk saya saja mengaji. Yang ni dia tak mau nak merokok. Dia nampak iklan tu, sebab merokok itu adalah haram. Buat apa rokok? Merosakkan tubuh badan, menghabiskan duit, membahayakan orang lain. Asap rokok pi, bila kita hisap, orang lain yang menyedut asap kita. Seterusnya, sentiasa memelihara akhlak. Dalam gambar di sini ada satu tab ke apa, orang tertinggal, mungkin cikgu tertinggal. Jadi kalau nak kira, kalau murid yang jahat ni, dia akan mencuri, tetapi dia beriman, kesan daripada meyakini Allah bersifat basar. Dia kata Allah ni maha melihat, aku takut nak mencuri, saya takut nak mencuri, kata. Seterusnya yang keempat, mewujudkan masyarakat harmoni. Jadi adalah kata apa, terdetik dalam hati. Kita nak mesti bergotong royong. Kalau jumpa sesuatu macam ni, contohnya jumpa pokok tumbang, bukan tengok saja, kita kena tolong. Sebab apa? Sebab Allah tengok segala tindakan kita. Ni nak tolong ke tak ni? Jadi kalau orang yang beriman, dia tahu Allah melihat tindakan dia, jadi dia akan meringankan tulang untuk menolong, membersihkan dahan pokok yang berada di jalan ni. Seterusnya yang terakhir, hidup akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun disuka kepada orang yang buat kebaikan ni, ya. Macam ni, dia tolong adik dia mengaji, tolong adik dia belajar menyelesaikan kerja sekolah. Contohnya macam tu. Ni kalau ada adik minta tolong, yang tulang lah kita tolong adik kita. Kerana Allah maha melihat. Allah bersifat basar, iaitu maha melihat. Saya sengajalah sebut banyak kali basar ni supaya kamu ingat. Dalam bahasa Arab basar, dalam bahasa Melayu maha melihat. Yang bawah ni nak bagi tahu, segala tindak tanduk kita mestilah kita berhati-hati. Kerana apabila tingkah laku kita ni banyak melakukan dosa, akibat kita tak percaya ataupun kurang beriman kepada sifat basar ni, kita akan banyak melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi hidup ni ada dua pilihan, sama ada kita nak ikut jalan yang baik ataupun jalan yang jahat. Jalan yang baik itu adalah jalan ke syurga, dan jalan yang jahat itu adalah jalan ke neraka. Seterusnya sedikit aktiviti di sini. Baik, kita baca sedikit. Muka surat 80. Laman inovatif. Teliti gambar di bawah dan kaitkan dengan keimanan kepada Allah yang bersifat basar. Seterusnya, buat rumusan dan persembahkannya dengan menggunakan PowerPoint di hadapan kelas. Baik, gambar yang pertama ni, kalau kamu lihat ni, kalau ustaz tanya kamu apa yang akan kamu boleh sebutkan, tanda kamu faham tentang tajuk yang kita pelajari hari ini. Kalau saya tunjuk gambar ni, apa yang akan kamu cakap? Saya harap kamu boleh cakap lah, kan. Benda yang mudah saja, ya. Okay, baik. Contoh gambar yang pertama ini adalah gambar seorang memberi makanan kepada kucing. Okay. Ini adalah satu contoh tindakan yang harus dipuji. Setiap benda yang dibuat ini akan dilihat oleh Allah SWT dan akan diberi pahala. Okay. Kalau boleh cakap itu, kira okey lah. Okay, gambar nombor 2. Okay. Seorang ibu sedang memasak dan seorang anak sedang leka tidur. Tidur lagi bagus, dia cakap macam tu. Maksudnya ibu dia sampai beralih untuk pandang.
pandang pada anak nak tengok anak ni nak tolong ke tak. Dah lah tu kata apa, camuk habis ni buku-buku ni yang bersepah habis. Jadi jangan harap kepada ibu untuk buat kerja kita. Jadi kerja kita kena tolong, kita kena berkemaskan sendiri lah. Kamu pun kalau ada di rumah mesti buat kerja sendiri lah. Kasut, baju kena basuh sendiri. Dah besar dah. Satu lagi, banyakkan tolong ibu lah, kerana ibulah yang banyak berjasa kepada kita. Jasa ibu ni tak dapat kita nilai lah dengan RM1 lah. Jadi ibulah yang memelihara kita daripada kecil sampai besar. Jadi kita jagalah ibu kita, janganlah kita sakitkan hati ibu. Jadi kalau dalam keadaan ini, mestilah kita menolong ibu. Contohnya ni gambar kawan terjatuh daripada tangga. Ada kawan yang membantu. Dalam hadis Nabi pun ada, Nabi sebutkan la yuhibbu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak berimanlah seseorang itu sehinggalah dia itu kasih kepada kawannya bagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Jadi kita dengan fikir kita saja, tapi kita kena kasih kepada kawan kita. Maksud dia kita sedia membantu orang dalam kawan-kawan kita dalam kesusahan, kerana Allah itu adalah orang yang beriman. Jangan kita selfish ataupun mementingkan diri kita sendiri. Seterusnya gambar jualan amal bantu Palestin. Ni bagus ni lah. Jadi kalau ada jualan amal, kalau kita ada duit lebih, kita bolehlah menolong kerana apa yang kita buat tu Allah lihat setiap perbuatan kita. Kita tolong orang, nanti esok-esok orang akan tolong kita balik. Kalau orang tak tolong kita, Allah yang akan tolong kita. Jadi kita kena niatkan, ikhlaskan hati kita kerana Allah SWT. Jadi nilai bawah ini ada dituliskan, iaitu istiqamah melakukan amalan kebaikan. Maksud istiqamah ini kita berterusan. Istiqamah maksud berterusan melakukan amalan kebaikan. Baik, seterusnya bagi memantapkan lagi kefahaman kita berkaitan tajuk, marilah sama-sama kita membuka buku Sukses Pendidikan Islam. Buku ini di muka surat 33 ya murid-murid. Baik murid-murid, muka surat 33. Kita baca sama-sama arahannya, pilih dan tulis jawapan yang betul. Nombor 1, basar bererti Allah Maha apa? Allah Maha bersyukur. Naqli melihat. Ya, melihat. Ambil perkataan ini, tulis di sini. Melihat. Basar berarti Allah Maha melihat. Nombor 2, penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala amat apa? Amat luas. Penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala amat luas. Maksudnya di mana-mana pun Allah Subhanahu Wa Taala melihat. Cuma penglihatan manusia terbatas. Ni perkataan, ambil jawapan ni, tulis di sini ya. Terbatas. Tadi besar-besar kuman tu, COVID-19 tu, Allah SWT dapat melihat. Cuma manusia je tak dapat melihat. Kalau kita tahu kuman tu ada, mungkin kita lari. Jadi penglihatan manusia ni amat terbatas. Penglihatan Allah tu sekecil-kecil benda pun Allah SWT dapat melihat. Nombor 3, hukum beriman dengan sifat basar Allah SWT adalah apa? Hukumnya wajib. Jadi kita mesti beriman. Maksud kita beriman di sini adalah kita mempercayai dengan sifat Allah itu Maha melihat. Nombor 4, Allah SWT melihat segala apa? Manusia, sama ada baik atau jahat. Jawapannya adalah perlakuan. Ya. Allah SWT melihat perlakuan. Jadi segala perlakuan kita ni Allah SWT melihat. Termasuklah sekarang ni zaman gadget canggih-manggih ni. Kamu pun ada telefon sendiri. Download benda-benda yang melelaikan. Ada yang tengok
gambar yang mendedahkan aurat pun. Jadi kalau orang yang buat macam tu, buat perkara tu, melihat perkara-perkara yang tak elok, jadi Allah SWT marah. Allah SWT murka. Jadi nombor 5, kita hendaklah menyebut apa? Apabila melihat indahnya ciptaan Allah Taala. Jadi Allah Taala dia bagi kepada kita mata. Mata kita digunakan untuk melihat. Bila kita melihat keindahan Allah Taala, hendaklah kita kata ini dia. Apa dia? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. So Masya Allah ni tidak ada sesuatu melainkan Allah. Mana tak ada lah benda lain ni. Pelangi yang indah ataupun pemandangan laut, sunset yang cantik-cantik tu kan. Petang-petang duduk di Kuala Perlis ada sunset, matahari turun di laut tu, nampak cantik kan. Siapa yang cipta itu? Tidak ada lain melainkan Allah SWT. Jadi kita sebut Masya Allah. Maksudnya kita mentauhidkan Allah SWT. Nombor 6, Allah SWT berfirman, Wallahu basirum bima ta'malun. Maksudnya adalah dalil apa? Dalil naqli. Ambil perkataan atas ni, tulis di sini, dalil naqli. Maksudnya dalil yang berambil daripada bersumberkan Al-Quran. Dalil naqli. Allah bersifat basar. Nombor 7, kita hendaklah menjadi manusia yang dengan penglihatan yang dikurniakan oleh Allah SWT. Manusia yang bersyukur, bersyukur. Perkataan ambil ni, perkataan atas ni, tulis bawah ni. Jadilah manusia yang bersyukur. Jadi banyak-banyaklah kita kena sebut Alhamdulillah. Daripada segi lisan kita banyak sebutkan Alhamdulillah, berzikir pada Allah SWT. Daripada segi perbuatan kita kena banyakkan bersyukur dengan melakukan semayang, solat. Seterusnya yang ke-8, Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh melihat, kerana Allah maha sempurna dan maha mulia. Jawapannya mustahil. Mustahil. Mustahil ni kalau dalam bahasa orang putih kata impossible. Maksudnya takkanlah Allah tu bersifat kekurangan. Maksudnya macam tu. Seterusnya muka surat 34. Tulis jawapan yang betul di tempat yang disediakan. Arahannya kesan meyakini Allah bersifat basar. Apa kesan yang dapat diambil daripada kita meyakini daripada Allah bersifat basar? Jadi jawapannya berhati-hati dalam setiap perbuatan. Ini adalah kesannya. Ambil ini, tulis ya. Seterusnya berusaha melipat gandakan amalan. Ini adalah kesan. Kesan beriman. Bila kita meyakini Allah bersifat basar, kita akan berusaha untuk melipat gandakan amalan. Macam ada gambar tadi, gambar orang baca Quran kan. Seterusnya melakukan kemungkaran. Ni bukan kesan. Kemungkaran ni melakukan benda-benda yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah SWT, ataupun melakukan dosa lah, ataupun melakukan maksiat. Seterusnya hidup resah gelisah. Adakah dia kesan? Bukan. Hidup resah gelisah ni bukan ya. Orang yang beriman ni adalah orang yang tidak ada perasaan resah dan gelisah, kerana dia yakin adanya Allah SWT. Hati dia akan tenang bila mengingati Allah. Bersikap pentingkan diri. Betul atau tidak? Salah ya. Yang ni tak payah tulis lah. Kalau saya pangkah ni tak payah tulis. Kamu kena tulis lah yang rakyat-rakyat ni bawah tu. Seterusnya sentiasa memelihara akhlak. Jadi bila kita tahu kata Allah maha melihat segala tingkah laku kita, kita akan jaga. Maksudnya kita memelihara akhlak kita daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah SWT. Seterusnya hidup dirahmati oleh Allah SWT. Betul. Seterusnya mewujudkan masyarakat harmoni. Bila dah kita jadi orang beriman, kita jadi orang yang baik, orang pun suka pada kita. Jiran-jiran pun suka kepada kita. Dan masyarakat sekeliling pun akan suka kepada kita. Orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita akan sayang pada kita.
guru-guru, kawan-kawan. Ya, jadi jawapannya ini adalah betul. Jadi tuliskan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan di bawah ini 5 ya. Okey. Ya, jadi saya harap apa yang telah kamu pelajari pada hari ini, saya harap kamu faham. Walaupun tak boleh tak faham ke semua, saya harap ada juga 1, 2, 3 benda yang dapat kamu ambil daripada pengajaran tentang tajuk yang kita belajar hari ini. Okey. Jadi sekian dahulu kelas pada hari ini dan kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul al-'as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.